Cita-citanya ini mengumumkan bahawa Peraja Negeri dan PDC merancang untuk membangunkan semula 4.5 ekar pasar awam dan kompleks penjaja Bandar Suramjaya. Objektif pembangunan semula pasar awam dan kompleks penjaja Bandar Suramjaya ini adalah: pertama, membangunkan semula dan menaik taraf pasar dan pusat penjaja Bandar Suramjaya selaras dengan perkembangan pembangunan Suramjaya. Kedua, menjana dan mewujudkan peningkatan kemudahan awam, penyediaan ruang niaga yang kondusif dan menaik taraf nilai sosial penduduk sekitar. Ketiga, memaksimalkan pulangan modal dan peningkatan harga tanah bagi tanah-tanah PDC dan FPSP di kawasan Suramjaya. Pembangunan semula ini akan menelan belanja sebanyak 12 juta ringgit. Adalah bertujuan menaik taraf pasar yang sedia ada kepada kegunaan fasiliti yang lebih moden bagi memenuhi permintaan pengguna yang semakin meningkat berdasarkan perkembangan pesat Bandar Suramjaya. Pelantikan pemaju dan kontraktor akan dibuat secara tender terbuka menerusi RFP atau Request for Proposal. Cadangan pasar ini telah pun dibincang menerusi adun kawasan Suramjaya Dr. Afif Bahadi dan juga Tan Sri Ahmad Ibrahim sebagai ahli parlimen Perkhidmatan Bau. Selepas pilihan raya besar 2013, tapi kerana ia melibatkan beberapa isu, maka PDC perlu makan masa sedikit untuk jalankan program sedemikian. Dan ini adalah pelan-pelan yang mereka telah persediakan. Dan ini makan masa panjang. Kerana dari segi konsepnya adalah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Lebih-lebih lagi bila ia melibatkan berapa penggerai akhirnya 47 Saya rasa ini adalah antara yang paling besar di Malaysia. Dia akan menampung 473 penggerai. Dan ini telah pun diselaraskan oleh Yang Berhormat Dr. Afif. Saya rasa mungkin yang paling besar di yalah, tapi berbincang dengan itu penggerai-penggerai, tentu kita nak ucapkan selain daripada PDC ialah YDP dan PSP yang memastikan keadaan sekarang juga teratur. Yang penting ialah dalam itu bilangan penggerai seberapa yang boleh untuk memuatkan dan menampung semua penggerai-penggerai. Dan saya percaya kalau kita lihat 473 penggerai adalah mungkin yang terbesar di wilayah utara. So ini adalah satu projek yang mempunyai keazaman yang besar dan bukan mudah dilaksanakan. Oleh itu tentu PDC amat berhati-hati kerana ia melibatkan sebuah pasar raya utama di kawasan bukan sahaja di Perkhidmatan Bau, bukan sahaja di Suramjaya, tapi di Seberang Perak. Nah, keseluruhan kos pembangunan semula tapak seluas 4.5 ekar adalah dari lingkungan 12 juta ringgit yang terdiri daripada pasar awam dan strip mall 3.8 juta ringgit, pusat berjaja 3.6 juta ringgit, infrastruktur dan tempat letak kereta 2.6 juta ringgit, serta kos penempatan semula 2 juta ringgit. Komponen pembangunan semula pasar awam dan kompleks penjaja terdiri daripada pasar awam 163 unit, gerai penjaja 90 unit, tapak gerai luaran strip mall 220 unit. Menjadi jumlah keseluruhan 473 unit. 473 unit. Pelbagai kemudahan awam dan asas telah disediakan oleh PDC untuk meningkatkan kualiti kehidupan dan untuk kemudahan rakyat di kawasan Bandar Suramjaya. Seluas 1,124 ekar seperti hospital, balai polis, bangunan atau institusi kerajaan dan sebagainya. Sementara pusat Bandar Suramjaya yang seluas 56 ekar juga pusat membangun dengan hospital, pusat membeli belah, dirikan kedai, hotel-hotel 4 dan 5 bintang dan pusat riadah. Buat kali pertama
Seberang Pride sekarang memiliki hotel 5 bintang, The Light di Suruhanjaya. Dan inilah kali pertama ada hotel 5 bintang yang baru buka tahun ini. Sebelum ini tak pernah dalam sejarah Seberang Pride ada hotel 5 bintang. Tapi sekarang ada hotel 5 bintang. Mungkin selepas Dr. Afif Bahadin jadi adun Suruhanjaya. Atau inilah saya rasa sesuatu kemajuan yang amat ketara, kerana kalau kita nak mencapai taraf antarabangsa untuk negeri Pulau Pinang, ia mestilah secara inklusif dan seimbang. Tak mahu hanya kawasan pulau capai taraf antarabangsa, kawasan Seberang Pride pun mesti capai taraf antarabangsa. Dan dengan hotel 5 bintang, ini adalah satu langkah penting ke depan untuk sasaran ini bertaraf antarabangsa dan bintang. Itulah yang saya nak sampaikan secara ringkas, dan kita harap bahawa projek ini dapat berjalan dengan lancar. Yang lain-lain saya rasa dalam pernyataan saya tak mahu cakap panjang, dan mungkin saya nak serahkan kepada Datuk Sri untuk berikan sedikit penjelasan selanjutnya. Dipersilakan. Terima kasih Yang Berhormat. Datuk Sri adalah pemberi besar PDC. Terima kasih Yang Berhormat. Keseluruhan projek pembangunan semula ini melibatkan tanah seluas 4.3 ekar, yang mana terdiri daripada pasar, tempat penjaja, dan juga sebahagian daripada tanah PDC yang mana asalnya dulu adalah juga hostel kompleks yang mana telah pun dirubuhkan oleh tuan-tuan setia maklum lah di tempat. So maknanya keseluruhannya di persimpangan Jalan Tenggiri itu adalah satu kawasan yang amat strategik, dan dia menjadi satu tumpuan hub of the Seberang Jaya. Jadi kalau kita lihat ianya amat perlu supaya ianya ditingkatkan lagi dari segi tahap pembangunan ini. Okay, because dia jadi satu laluan yang amat strategik. Jadi kita akan melaksanakan satu program pembangunan semula yang mana keseluruhan pegerai-pegerai akan ditempatkan semula. Ya, kita akan menempatkan keseluruhannya, maknanya siapa yang ada di situ akan ditempatkan semula dengan satu kemudahan yang lebih baik lagi. Untuk menjalankan projek ini seharusnya kita ada satu penempatan semula, sebab kita memerlukan satu tapak lain untuk sedikit masa untuk kita membangunkan keseluruhannya. So kita ada satu tanah yang sesuai yang kita rasakan boleh ditempatkan sementara dan sebelum mereka kembali ke tempat asal. Jadi kalau boleh saya pergi sedikit pada presentation ini. Kalau kita lihat, ini adalah tapak di dekat dengan di nama Mulung adalah tapak ini adalah Jalan Tenggiri. Ini adalah persimpangan traffic lights tu. Di sini dia dia punya roundabout pergi ke Jalan Tenggiri. So ini adalah 4.3 ekar keseluruhannya, amat strategik sekali. Jadi seperti mana yang memerlukan 473 tempat bergerak akan disediakan. Konsep kita, sebab kita adalah satu angka yang besar, 473. Jadi konsep kita adalah menggunakan satu konsep street mall. Street mall yang seharusnya memberi satu tapak berniaga yang kondusif, yang tak semestinya di dalam bangunan. Asalkan ianya teduh, asalnya ianya sesuai dan amat kondusif sekali untuk berniaga. Ianya, because kalau kita sekarang pun the vibrancy of the area is actually on the outside, not really on the side. So kita take that concept, tapi kita perbetulkan dan kita create it as a concept. Because sekarang ni dia ad hoc. Jadi kita tahu benda tu
is working, tapi tak dengan satu keadaan yang tidak tak berapa selesa. So we take that concept and to create the street mall. So this street mall kita juga harapkan ia boleh diperbagaikan. Kerana kita ada pasar malam yang terbesar, antara yang terbesar di situ. Jadi itu dia perniagaan itu pada malam hari. Jadi konsep-konsep ini kita boleh tengok bagaimana kita boleh perbagaikan street mall. So that is the concept we want to bring. Kalau it's successful, it is going to be the first of its kind lah. So that's it. Of course, the pasar basah is the conventional pasar basah. Cuma kita akan lihat sama dia bagaimana pasar boleh beroperasi dengan lebih kondusif lagi dan dengan lebih higienik dan sebagainya. So we have to look at that. Elemen-elemen green dan sebagainya kita akan infusekan. Of course, juga disediakan hawker kompleks yang kita ada sedia ni, yang photo frame yang sedia ada tu, kita akan lihat bagaimana kita akan bukukan dan buat satu yang lebih sesuai dan lebih itu. Ini adalah images yang telah disediakan. These are the street mall, dari konsep street mall. This is the concept of the hawker complex. Dan the market cross section. Ini adalah keseluruhan konsep dia. This is the street mall, like this, and it is like with waves of nettings dan canopy type. That's how we do it. So it's going to be very airy, very ventilation wise. Yes, bentuk kemah. Yes, bentuk kemah. It's like a soup kind of situation. So ini adalah images yang telah disediakan. Tapi keseluruhannya akan kita menerusi satu RFP. RFP carangan supaya pihak private sector akan melihat apa yang diperlukan, bagaimana untuk menjana aset ni, tanah ni adalah amat berharga sekali. Mereka boleh buat satu pembangunan di beberapa kawasan yang kita sediakan untuk menampung kos, ya, dan kita akan lihat tentu dengan konsep-konsep yang kita akan letak dalam RFP ini, siapa yang akan bagi kemudahan yang terbaik dan dengan harga yang terbaik untuk kita harapkan harga akan tidak akan tinggi kalau kita buat konsep sebegini. Kita tidak perlu air conditioning, kita tak perlu fan, kita tak perlu lighting pun kita tak perlu. It's all natural. Once kita start putting all the lights, everything to operate in the daytime, they become costly. There are costs. So we minimize as much in terms of operating cost. Hijau, yes. So itu saja Pak Iris. Terima kasih. Ada apa soalan tentang projek masa ini? Dari media, ada apa-apa soalan?